Tuan, kalaulah kita ini di zaman ini seorang yang tidak ada bapa, seorang yang tidak ada bapa nak tak jadi tok imam, tuan-tuan pun berat nak terima. Ini nak terima sebagai nabi, sebagai rasul. Semua ini dihadap oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu bukan berseorangan menghadapi ujian, cobaan daripada Allah. Sedangkan orang yang sebelum daripada kamu telah diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran Al-Karim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka bahawa kamu dengan mudah saja berkata kami beriman kepada Allah, dengan senang lenang sahaja, lepas di mulut sahaja, sedang belum datang kepada kamu ujian, cobaan di atas perkataan keimanan yang kamu lafazkan, sebagaimana datangnya ujian kepada orang-orang yang datang sebelum daripada kamu. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya, keyakinan mereka digoncang dengan sekuat-kuatnya, sehingga sempit dada mereka. Lalu berkata di kalangan mereka, bilakah akan datang pertolongan daripada Allah? Lalu Allah menjanjikan, sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Tuan-tuan, inilah perjuangan, inilah jalan dakwah, inilah jalan Isra dan Mi'raj. Rempah ratus dalam Isra dan Mi'raj ini, rempah ratus kepada jiwa seorang pejuang. Apa yang ditunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perkara yang tidak boleh lari daripada sesiapa yang berjuang di tengah masyarakatnya. Apa isu, apa masalah dalam masyarakat, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah isu masyarakat. Siapa pun kamu berdakwah, ini isu masyarakat. Apa isu masyarakat? Apa yang Allah tunjukkan pada malam itu ketika mana dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Buraq. Dalam perjalanan itu Allah mempertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam watak-watak manusia. Mari tengok manusia, umatmu wahai Muhammad. Dan inilah watak yang akan kita tempuh sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Dalam perjalanan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lupa nak sebutkan tadi, tercium bau harum yang sangat harum. Dan Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah bau ini? Lalu jawabnya Jibril, ini bau kubur Masyitah dan ahli keluarga. Masyitah itu kan sikap Fir'aun. Dia bukan orang hebat-hebat, orang hadapan dalam perjuangan. Dia tukar sikap, kerjanya tukar sikap saja. Tapi dia beriman dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dalam diam-diam menyembunyikan keimanan, tapi iman ada di dalam hati, tidak diserlahkan kepada sesiapa. Ketika menyikap rambut anak Fir'aun, anak perempuan Fir'aun, lalu dia menyebut Allah. Ketika mana jatuhnya sikap, dia sebut Allah. Lalu anak Fir'aun tanya, adakah Tuhan yang lain selain Allah? Adakah Tuhan yang lain selain daripada ayahku Fir'aun? Masyitah ni walaupun dengan seorang budak kecil,
Dia boleh saja bergurau-gurau, boleh saja dia berbohong, boleh saja dia bermain-main, tapi dia adalah orang yang mempunyai akidah yang benar. Dia tidak bermain-main dengan akidah. Ketika anak Fir'aun tanya dia, ketika jatuh sikat saja Allah nak uji. Jatuh sikat dan lerai, sikatan rambut jatuh. Telatah dia. Allah. Anak Fir'aun kata, mau sebut apa tadi? Allah. Bukankah ayahku Tuhan? Kenapa kamu sebut Tuhan yang lain? Lalu dia kata apa? Tuhan kamu nak, Tuhan aku dan Tuhan manusia seluruhnya ialah Allah. Anak ni pergi mengadu ke ayah dia. Dengar perkataan anak dia ni, marah Fir'aun. Marah yang tersangat marah. Panggil keluarga ini. Betul tak yang dilaporkan oleh anak aku? Kamu mengata Tuhan kamu ialah Allah, bukan aku Tuhan kamu. Tanya seorang-seorang. Mereka telah menjawab dengan keimanan dan keyakinan, Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Saat dan ketika itu Fir'aun mengarahkan tenteranya, tukang-tukang bena, telah membuat satu patung bekas dalam rupa belenggu dari buatan tembaga. Macam perut lembu, rupa macam lembu, macam perut lembu. Lalu ada lubang dan dimasukkan minyak dan diunggunkan api yang kuat. Minyak dengan bekas tembaga, unggun api yang kuat. Apa jadi dengan minyak? Apa jadi dengan minyak? Menggelap. Ambil seorang-seorang ahli keluarga Masyitah, ambil anak-anak dia, ambil suami dia, semua mempertahankan akidah. Lalu tanya, siapa Tuhan kamu? Seorang kata, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Ambil campur dalam kawah tembaga, bubuk patung lembu yang menggelap, kau minum. Mati. Habis seorang-seorang mati. Sampai kat suami. Suami sanggup mati. Sampai dekat Masyitah. Masyitah ada anak kecil ketika itu, tuan-tuan. Dalam dokongan. Menangis. Tergugat keimanannya ketika itu. Tergugat keimanannya ketika itu. Nak terjun atau kena sayangkan anak kecil. Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak kecil ini boleh berkata-kata, ya ummah isbir wa anti 'alal haq wa mau'idukil jannah. Ini kata anak kecil, wahai ibuku, sabarlah. Jangan kamu berganjak. Jangan kamu berganjak. Sabarlah di atas keimanan. Engkau atas kebenaran. Engkau atas kebenaran. Wahai ibu, jangan berganjak. Janji kamu adalah syurga. Anak kecil dalam dukungan dikata ke ibu, lalu dia dengan keimanan yang sungguh-sungguh, yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, terjun ke dalam makuk bekas air, bekas minyak yang gugur, syahidlah seluruh keluarga Masyitah. Janji Allah kepada mereka adalah syurga. Pada malam itu Nabi SAW tercium bau haram. Itulah kubur keluarga Masyitah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ganjaran yang Allah tunjuk kepada orang-orang yang berjuang dan berjihad pada jalan Allah. Orang yang mempertahankan akidah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berani menegakkan kebenaran, yang taat kepada Allah dan mempertahankan kalimat Allah
sebagai Tuhan yang disembah, yang tidak ada Tuhan yang disembah malaikat Allah. Ini ditunjukkan pada malam itu supaya naik semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok perjuangan nabi-nabi, tengok perjuangan masyitah yang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh syaitan dengan api obor yang menakut-nakut, mengganggu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi rasa gerun, gemetar. Tapi dibisikkan oleh Jibril alaihissalam, terus jangan terperdaya dengan gangguan-gangguan syaitan. Dalam kerja dakwah ini sentiasa ada bisikan-bisikan syaitan. Kita tidak lagi untuk dakwah pada orang lain, kepada diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita nak datang majlis ilmu ni, apa pertimbangan yang ada kepada kita? Status ditulis budak muda Islam, dia tulis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Facebook. Nabi Muhammad tu boleh sembahyang berjamaah 5 waktu. Dia tu tak ada kerja kah? Dia tak dicari nafkah kah? Dia penganggur? Ada tuan-tuan baca? Dia kata Nabi Muhammad tu boleh lagi sembahyang 5 waktu. Nabi Muhammad penganggur. Ada tak lagu aku penganggur? Ya, ingat Nabi tu penganggur. Tuan-tuan, bukan masalah mu menganggur ke mu kerja sibuk. Masalah hati. Masalah apa? Hati. Dekat atau jauh? Kalau hati kita dekat, walaupun orang itu 400 km, kita pandu kereta akan pergi bertemu dengannya. Betul atau tidak? Tapi kalau hati kita jauh di sebelah rumah, kita pergi atau tidak? Hati, tuan-tuan. Ketak betul saya cakap. Tapi orang tak suka, orang marah. Berapa banyak tulis kat saya, hantar mesej kat saya, ustaz bodoh, ustaz cak ayam. Suka supah seranah orang, cakap kasar dalam masjid, tinggikan suara dalam masjid. Nabi tak ajar. Orang hantar mesej dekat saya. Tengok malam ni ada tak mesej, tengok. Tinggal lagi kalau malam ni je. Tuan-tuan lah yang hantar, bukan orang lain. Sedangkan saya nak mengedarkan tuan-tuan. Patut malam ni muslimat mari, tak ada masalah. Masjid-masjid lain penuh dengan muslimat sekarang. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Rasulullah di Isra' dan Mi'rajkan. Untuk tunjuk kepada Nabi, wahai Muhammad, inilah rupah ratus, inilah bahan-bahan dalam masakan dakwah. Apa dia? Masalah masyarakat. Kamu kena sabar, inilah yang kamu akan bertemu. Kamu nak atau tidak nak, apa masalah? Masalah yang kedua Nabi temu. Pertama tadi jumpa apa? Setelah lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pertama, gangguan syaitan. Syaitan pujuk supaya kita tidak hadir, tidak melalui jalan yang Allah telah tetapkan. Nabi dia cuba ganggu. Dalam perjalanan itu ditunjukkan kepada Nabi SAW seorang perempuan yang tua bongkok. Jibril kata kepada Nabi, itulah dunia. Itulah dunia. Tapi perempuan walaupun tua nampak cantik. Balik lagi nampak orang ada seorang perempuan payung pakai. Terkedek. Datang ke belakang. Dia balik, gigi tak ada. Tua tapi tengok belakang cantik. Godaan dunia, tuan-tuan. Dunia ini dinampakkan cantik. Sebab itu orang perempuan, dia kalau tak bersolek, dia tak jadi perempuan. Dia nak bersolek. Kalau tak suruh pun dia beli. Sebahagian nafkah tuan-tuan tu kena beli alat solek. Untuk tuan-tuan lah, bukan untuk orang lain. Sebab pada malam itu juga Nabi SAW lihat tentang orang perempuan. Beberapa watak orang perempuan daripada ahli neraka. Rasulullah lihat orang perempuan yang dicantum rambutnya, ditarik ubun-ubunnya, dibakar di atas api.
Nabi kata, siapa tu wahai Jibril? Kata Jibril, inilah perempuan dari kalangan umatmu yang tidak menutup aurat, rambutnya dipertontonkan kepada orang lain. Pada Nabi tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ini dipertontonkan orang perempuan yang digantung labu susunya. Inilah umatmu, wahai Muhammad. Bayangkan labu susu ni, ya, disusukan kepada yang lain daripada suami, disusukan oleh anak-anak dengan tidak mendapat izin daripada suami. Tuan-tuan, orang perempuan tu susu dia milik suami. Faham tak? Kenapa dia ada susu? Kerana dia mengandung, kerana dia melahirkan anak. Sebab apa dia jadi susu? Kerana benih suami. Nak beri susu tu pun kepada orang lain. Walaupun anak tu jagaan kita, nak beri susu, minta izin dengan suami. Nak cerita kehidupan orang perempuan, bila dia dah berkahwin, ikatan dia dengan suami. Apa-apa dia nak buat, kena tanya suami. Bila kita buat sendiri, tanpa rujuk dengan suami, tak minta keizinan suami, walaupun benda nampak baik, memberi kesan mudarat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sudut agama. Sebab orang perempuan ni Nabi SAW sebut mudah nak masuk syurga. Walaupun Nabi tengok ramai di dalam neraka, tapi orang perempuan ni sebenarnya mudah untuk masuk syurga. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, "Idza sallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha dakhalat min aybabi jannati rabbiha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang perempuan itu telah mendirikan solat 5 waktu, puasa sebulan dalam bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat akan suaminya, dia akan dapat hak untuk masuk syurga dari mana pintu yang dia suka. Tapi kalau tak kena jalan, tuan-tuan, dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam peristiwa ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tunjuk lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan seorang lelaki menghatuk kepalanya ke batu, pecah, baik semula, hatuk lagi. Apa jenis orang hatuk kepala ke batu ni? Orang cerdik ke orang bodoh hatuk kepala ke batu ni? Molek ke tak molek watak ni? Lalu Nabi tanya Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang ini?" Lalu Jibril kata, "Inilah umatmu yang tak berapa nak sujud kepada Allah Ta'ala. Orang tak semayang, orang tak solat. Inilah rupa orang tak semayang, atuk kepala batu." Huruf rangai, tuan-tuan. Tapi atas dunia, kerana pangkat besar, jawatan tinggi, harta banyak, tak semayang pun orang kata bagus, baik. Betul tak? Kalau kau buat lebay, pergi semayang, orang kata itu baik. Dengan lebay kita tu, kita minta anak orang nak terima tak agak? Mikir 10 kali nak bagi ke tak? Lepas lebay, duit tak ada. Tapi orang kaya tak lebay pun orang kata, okey, bagus, senang hidup, terjamin masa depan. Tapi tak semayang, tak kenal Allah Ta'ala. Orang tak semayang ni banyak buruk. Meninggalkan semayang ni jenayah yang paling besar. Syirik kepada Allah. Meninggalkan solat. Kita ceritalah dalam kuliah, jangan cerita sini. Apakah kesan? Saya ingat Ustaz Sayuti itulah baca, saya tengok dalam program lama seperti ini. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, As-Sab'ul Mubiqat, 7 dosa besar, pernah dibaca kat sini oleh Ustaz Sayuti. Sahabat saya nak pindah, saya tengok sebenarnya Ustaz Sayuti baca kitab bab akidah. Dosa-dosa besar, di antaranya apa? Meninggalkan solat.
di akhirat nanti, dalam kubur, orang yang tak semayang ini, Allah bagi padanya satu binatang ular yang besar, yang mematuk dengan segala bisanya membelik orang yang tidak mendirikan sembahyang. Dicerita dalam hadis Nabi SAW. Ini dosa dan kesan daripada orang tak sembahyang. Dalam perjalanan Nabi ini juga, Nabi SAW diperlihatkan kepada seorang orang lelaki yang berenang dalam lautan darah. Berenang dalam lautan darah. Siapa orang ni? Inilah umatmu, wahai Muhammad, yang suka makan riba. Dalam perjalanan inilah Nabi SAW dipertunjukkan dengan orang yang tidak ada pakaian, yang hanya mampu menutup kemaluan depan dan belakang. Lalu Nabi tanya Jibril, siapakah dia? Jibril kata, ini umatmu Muhammad yang tidak mengeluarkan zakat. Ada banyak tuan-tuan. Patutnya dia boleh beli pakaian akhirat, tetapi dia membeli pakaian dunia. Dia lupa bahagian untuk menutup auratnya dari akhirat. Dia tidak membayar zakat, dia tidak bersedekah, dia tidak memakan orang fakir dan orang miskin. Kekayaan dia banyak, tapi tak peduli dengan masyarakat. Ya, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un, mereka yang celaka itu siapa? Orang yang sembahyang tapi lalai, orang yang sembahyang tapi alpa. Bukan dalam sembahyang, tapi mendirikan sembahyang. Dengan sekali sembahyang, banyak yang tinggal, tidak menitik beratkan untuk menjaga waktu sembahyang. Dan akhir sekali, orang yang menahan diri daripada memberi pertolongan. Dia ada kemampuan harta, dia tidak memberi pertolongan. Wa yamna'una ma. Nabi tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, dah naik Mi'raj lagi ni Isra, tuan-tuan. Nabi dipertontonkan dengan orang yang memikul kayu api yang banyak. Yang ada tak mau dah banyak, ambil lagi yang lain. Yang ada tak sanggup nak pikul, tapi ambil lagi yang lain. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah ini? Ini umatmu. Ya amanah yang telah ada di atas tubuh dia, dia tak mampu, tapi nak lagi dan nak lagi dan nak lagi, tak puas-puas. Nak sangat kejawatan, nak sangat kedudukan, padahal tak mampu pun untuk memikul. Inilah contoh yang ada di kalangan umatmu. Nabi SAW ditunjukkan lagi banyak lagi peristiwa-peristiwa yang saya nak sebut. Ini yang terakhir dulu dalam peristiwa Isra ini. Iaitulah Nabi tengok untuk besar keluar daripada satu batu, dari lubang yang halus. Lalu Jibril, Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, siapakah ini? Apakah cerita ni? Ini Jibril beritahu, inilah telatah umatmu Muhammad, suka cakap besar, sembang besar. Semua dia tahu, semua dia mampu, semua dia boleh. Perbohongan dan perbohongan itu keluar begitu besar macam kita keluar daripada batu. Tapi nak masuk semula boleh tak? Nak tarik semula perkataan tadi boleh tak? Ni hak cakap dapat mulut kita lepas dah ni. Boleh tarik balik tak? Tak boleh balik dah. Tuan-tuan, yang kita cakap lepas ni semua dalam hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tarik balik? Ni kita tulis sesuatu dalam Facebook, kita post, boleh tarik balik? Boleh tarik padam. Ada orang baca tak lagi? Dah baca dah. Faham tak? Banyak perkataan kita ucap apa sahaja, kadang-kadang tak fikir. Cakap besar, Allahu Akbar, cakap besar. Sombong aku cakap. Nak tarik balik tak dapat dah. Dan satu lagi lah, terakhir dalam peristiwa Isra.
Iaitu Nabi tengok satu orang yang menggunting lidah. Pak gunting tumbuh, pak gunting tumbuh, pak gunting tumbuh. Siapa ni? Jibril kata, ini umatmu yang suka menabur fitnah. Dan fitnah ni tak pernah padam, tak pernah berhenti. Seorang ulama buat banding gini kan, orang fitnah. Ya. Kita bawa seekor ayam, dia dah sembelih. Dalam perjalanan ni kita cabut bulu ayam. Cabut sabar. Habis licin bulu ayam. Tinggal tubuh ayam yang comel roti. Faham tak? Lalu kita teringat nak kutip balik bulu ayam yang kita cabut tadi. Dapat balik tak? Mana pergi dah bulu-bulu ayam tadi? Kita lalu lorong yang sama, cari semula bulu ayam tadi, tak akan jumpa dah. Inilah masalah sosial yang ditunjukkan banyak lagi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan. Kalau kita ambil pengajaran betul-betul hayati apa yang nak disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usul-usul menghapuskan kemungkaran di atas muka bumi ini, kita akan hidup dengan aman damai, tuan-tuan. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam sukatan kilometer, lebih kurang ya 1250 kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampainya di Masjidil Aqsa, turun daripada Buraq. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Buraq dan mendirikan sembahyang bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Roh nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai sambutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya selepas daripada itu, Nabi berkata kepada Jibril, aku ni rasa dahaga. Lalu didatangkan kepada Nabi, bukan datang, dibawa kepada Nabi arak, susu. Pilih, mudah dahaga, minumlah mana satu. Nabi SAW memilih susu, tidak mengambil arak. Ya, Jibril kata, wahai Muhammad, selamat umatmu sebabmu memilih yang fitrah. Kalau kamu memilih arak, apilah umatmu. Mabuk, apilah umatmu. Kacau bilau, apilah umatmu. Inilah akhlak Nabi SAW. Dia mengajak kita sentiasa pilih yang betul, pilih yang baik. Di antara dua pilihan, pilih yang terbaik. Dalam hidup kita banyak pilihan, tuan-tuan. Maka kita kena sentiasa berfikir dulu. Sebelum buat apa-apa, fikir dulu kesan baik dan kesan buruk. Jangan ikut nafsu. Pilih yang betul. Contoh. Nak buat contoh. Kita duduk rumah. Malam ni ada kuliah. Dalam ni juga ada anugerah juara lagu 35. Dah lama tertangguh ni, siapa juara tak tahu. Dalam satu siaran TV lain pula ada siaran bola Manchester United lawan apa dia? Manchester City. Siaran langsung. Nak datang tak mesti. Okeylah kalau luar boleh tengok siaran langsung. Pesta bola. Akhir. Pertandingan akhir. Untuk imam sendiri malah nak kita tengok bola. Negeri Sembilan lawan Terengganu. Akhir. Di stadium Parwai tak lagi mana. Oh, sebab akhir dah buat kat Parwai. Tuan-tuan, tapi sekarang 10% je daripada apa yang muatan penonton. Tuan-tuan tak payah pergilah, mari masjid lah. Saya nak tanya, pada waktu tu apa pilihan yang tuan-tuan buat? Termasuk saya lah, apa pilihan yang saya dan tuan-tuan buat? Orang nak nampak kumpul memang dah dapat masjid. Kalau orang nampak dunia ni,
Tak mati lagi, takkanlah aku tengok bola malam ni yang mati kot. Pakcik nak tengok bola, aku mata kelabu tengok bola aku tak nampak. TV pula bergalung gitu. Baik duduk masjid. Faham tak maksud dia? Nabi diberi pilih. Nabi pilih yang neutral, yang baik, yang fitrah, yang tabi'i, yang sesuai dengan tabiat manusia, iaitu susu. Pilih yang baik, itu maksud. Lalu diulurkan tangga, di mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj mana mendaki dari langit pertama hinggalah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat perintah daripada Allah mendirikan sembahyang 50 waktu, yang akhirnya dikurangkan sedikit demi sedikit atas nasihat daripada Nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Melihat kepada keadaan umat Nabi Muhammad, akhirnya jadilah sembahyang 50 waktu itu 5 waktu sehari semalam. Inilah kemuncak daripada perintah, daripada ibadah untuk Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat lain tuan-tuan, puasa yang tuan-tuan puasa sebulan itu bukan diangkat ke langit untuk diperintahkan puasa. Cukup dengan turunnya wahyu. Ibadat haji yang tuan-tuan habis beribu ringgit itu untuk ke Mekah Al-Mukarramah, yang wajib sekali seumur hidup, tak perlu naik ke langit tuan-tuan untuk terima perintah haji. Tapi untuk ibadat solat tuan-tuan, Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui perantaraan Jibril. Allah jemput Nabi. Tiap-tiap tangga Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dongak, dilihat 70,000 umat Nabi Musa masuk syurga. Dan berbagai peristiwa yang Allah pertontonkan dalam perjalanan bertemu dengan nabi-nabi ini, sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tiap-tiap lapis langit, tiap-tiap nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat datang dan mengucap selamat maju jaya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat. Mereka memberi semangat kepada Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam beritahu kepada Nabi Muhammad, umatmu umat yang bertuah, umatmu umat yang baik, umatmu umat yang beruntung, nak banding dengan segala umat-umat yang lain. Nabi Ibrahim beritahu, wahai Muhammad, syurga itu cantik, tanahnya pun cantik, sungainya cantik, syurga, dan tanaman dia pun cantik. Maka ajarlah umatmu bertanam dalam syurga. Ajarlah umatmu bertanam dalam syurga. Ada satu riwayat kata, Nabi Ibrahim kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini tanaman dalam syurga. Kalau kita nak masuk syurga, banyak mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di satu riwayat yang lain mengatakan, Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, banyakkanlah umatmu bertanam dalam syurga dengan tanaman, dengan 5 tanaman. Iaitulah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, kita nak dah binaan dalam syurga? Sudah tentu nak. Berapa kali sehari kita mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Dalam saja-saja kita berehat, dalam saja-saja kita berkebun, dalam keadaan kita menunggang, kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam syurga ni kebun-kebunnya ada zikir, tahmid, tahmid,
takbir, tahlil. Semua itu adalah hiasan-hiasan syurga. Kita keluh kesah dalam hidup. Allah Ta'ala sebut khuliqal insanu halu'a. Manusia itu selalu hidup dalam keadaan keluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Bila benda dapat benda baik jadi kedekut. Wa idza massal syarru jazua. Kalau terima benda buruk pula sahabat. Illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan mereka itu selalu mendirikan sembahyang. Bukan sekali-sekala sembahyang masa susah baru nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak ingat Allah, banyakkan berzikir. Akhir sekali naik tidak tangga satu tangga sampai ke Baitul Ma'mur. Ada syurga, tuan-tuan. Nabi tengok dalam syurga. Indahnya syurga. Ya, indahnya syurga. Sebab tu Nabi kata kalau tengok pada syurga, semua orang nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Tapi jalan nak ke syurga itu sangat-sangat dibenci oleh nafsu. Pergi ke neraka yang dijaga oleh Malik Zabani. Dahsyatnya neraka. Nabi kata kalau ditanya tentang neraka, semua orang tak mau masuk neraka. Tapi jalan nak ke neraka itu semua yang dicintai oleh nafsu. Hamparan ke neraka menyeronokkan nafsu. Hamparan ke syurga dibenci oleh nafsu. Sebab itu kena ada perjuangan. Kena ada jihad, mujahadah, lawan hawa nafsu. Sebab tu salah satu aspek ilmu yang kita kena pelajari selain ilmu akidah, ilmu syariah, kena belajar ilmu akhlak. Dalam tu ada tajuk tazkiyatun nafsi, perbersihan jiwa, ilmu tasawuf dan sebagainya. Untuk kita bersih, tarik jiwa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sari sampai kita mati. Tuan-tuan, tengok syurga. Kemudian Nabi tengok lagi lapisan seterusnya. Ya, sampailah kepada Sidratul Muntaha. Ya, Nabi tengok daun-daun daripada Sidratul Muntaha itu tahan dan pucuk-pucuk, aliran sungai cantik-cantik, burung yang keemasan berterbangan indah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam satu cahaya. Sampai dekat lapisan itu, Jibril kata, wahai Muhammad, aku sampai sini saja. Pergilah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah, tak ada perantaraan, direct bertemu dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang sangat hampir. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala menerima kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Allah panggil Nabi Muhammad bertemu di tempat yang paling tinggi. Bukan maknanya Nabi Muhammad Allah itu maksud duduk situ. Tak. Nabi Muhammad dipertemukan di tempat yang tinggi sesuai dengan kedudukan, kemuliaan dan izzah. Lalu sujudlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Mengatakan, wahai Allah, kamu jadikan Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Musa itu Kalimullah. Semua nabi-nabi, Nabi Sulaiman ini memelukkan alam warna ni. Kerajaan yang besar, cakap dengan angin, boleh mengarah angin, boleh mengarah binatang. Kamu Isa itu kitab Taurat, faham kitab Taurat, kitab Injil. Wahai Muhammad, aku beri pada kamu lebih daripada itu, kata Allah Ta'ala. Allah beri kepada Nabi Muhammad lebih kepada itu. Allah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad lebih daripada itu. Kemuliaan Nabi Muhammad lebih daripada itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatihah dan 10 ayat
Dan berapa ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Sebab itu kebesaran Al-Fatihah ini sangat tinggi nilai dia. Yang kita bacakan dalam sembahyang ni 17 kali sehari dalam solat fardu itu. Al-Fatihah itu mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perantaraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami sembah, kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Kau murkai kepada mereka, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. 7 ayat Sab'ul Mathani ini Allah beri ketika mana bertemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang kita namakan Isra dan Mi'raj. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala beri satu ibadah yang tidak diberi pada ibadat yang lain, iaitu sembahyang 50 waktu sehari semalam. 50 waktu sehari semalam. Inilah yang Allah fardu dan Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Nabi Muhammad, bertemu, turun balik. Dalam perjalanan turun tari tangga yang sama, bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa jenis camik awal kali. Dia tanya Muhammad, belum turun, aku nak tanya mu dapat apa nak jumpa Allah? Nabi kata, Allah beri aku beberapa hadiah, ya, termasuklah sembahyang 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa AS, bila jumpa Allah Ta'ala balik, umat aku umat yang lebih besar, umat aku lebih panjang, tapi tak mampu untuk mendirikan solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, tak mampu. Umatmu sampai 50 waktu. Nabi pun pergilah. Turun balik berapa kurang 5. Nabi Musa kata, pergi lagi. Pulang balik. Akhirnya tinggallah 50. 5 waktu. Tapi pahalanya menyamai 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi kata, tu pun Nabi Musa kata, mintalah kurang lagi. Yang macam-macam yang kita minta sekarang ni. Orang kita banyak tak payah minta, dia bakal buat sendiri je. Semayang berapa waktu sehari? Semayang maghrib je Ustaz. Dia semayang maghrib je dalam sehari. Semayang maghrib. Pupuk 3 bagus semayang maghrib. Kita tanya semayang subuh pernah? Tak pernah Ustaz. Tak pernah. Ada orang tak pernah semayang. Sebab tu saya nak ambil contoh lah. Tadi semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Kalau ikut hati rasa nak tegur, tapi rasa tu okey lah dia boleh datang semayang Jumaat. Okey. Dia datang dari pintu. Kita kan sekarang dia datang dari belakang. Bagus. Baru dah duduk bahagian depan ni dekat tiang ni. Ni. Dekat hati. Dia dari belakang. Bagus. Okey lah, tak apalah. Jarak kan. Jalan-jalan ada kursi. Dia duduk atas kursi. Okeylah, semayang atas kerusi. Tadi berjalan tak? Jalan, mungkin tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud. Tapi mari semayang terus duduk. Duduk atas kerusi pula. Bukan duduk gini. Duduk menyandar. Tidak semayang. Allah Akbar. Hati saya duk. Tapi saya tak kata apa. Ya? Orang sekarang ni tak boleh tegur-tegur. Daripada dia datang tu tak datang. Tak boleh nak tegur-tegur. Tegur kasar sikit tak boleh. Ni ceramah kasar ni malam esok memang tak datang dah. Minggu depan saya datang memang tak datang semua dah. Lari balik semua dah. Lepas semayang maghrib tu depan saya, hai sahabat, kata dia. Ramai mana datang semayang maghrib? 30 orang datang semayang maghrib. 15 orang start motor balik. Start Isa mari tu dari seting tengah, dari seting hilir tu. Dia buat tak nampak, dia balik start motor, badan mungkin start macam tu. Mu ingat aku suka kamu balik kemari ni. Cuma buat
tu mu ceramah mu orang lain balik. Mu suka tak? Suka tak tuan-tuan? Tuan-tuan suka tak? Rasa hati tak? Rasa hati. Marah tu. Marah. Malam ni saya ceramah, saya tak kuliah. Lama ni saya tak marah. Ya cukuplah malam ni pukul 9. Tu ada dah orang balik saya tengok tadi. Tak larang nak dengar dah. Kita agak-agak minta maaf banyak tuan-tuan tu. Ya. Cara saya nak fahamkan orang yang datang mendengar supaya berfikir, bukan nak marah, supaya berfikir. Kerana apa saya sebut malam ni? Ialah menjayakan perjuangan. Maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kaya dengan pengajaran. Dan kalau nak cerita sampai pagi esok, tak habis lagi cerita yang saya tak mampu nak kelaraikan, senaraikan satu persatu mengikut tertib dan plot cerita ini. Banyak lagi tuan-tuan. Tapi apa yang sempat dan kesempatan masih. Kalau kita boleh satu cerita saja, kita boleh khadam dan boleh fikir yang sesuai dengan diri kita. Aku ni lama dah hidup. Apa konten Isra' dan Mi'raj tu yang boleh aku ambil intipati untuk menolong aku jadi orang Islam yang lebih baik. Nabi Muhammad siang dan malam berdakwah untuk mengajak manusia ke syurga, tuan-tuan. Melawat syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Berusaha ke arah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang bahagia dunia, hidup yang bahagia di akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Dia bukan cakap saja, dia buat dengan pengorbanan dan perjuangan menghadapi segala keluh kesah kehidupan. Tapi nak bawa segala susah itu kepada kehidupan yang sejahtera, itu kemuncaknya tuan-tuan. Inilah pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Kalau kita dapat menjayakan perjuangan ni, bukan perjuangan umat pun, perjuangan untuk diri kita sendiri, untuk bermuhasabah. Bangkit dari kemalasan, bangkit daripada rasa lemah, bangkit daripada terpengaruh dengan dunia, bangkit daripada dikuasai oleh nafsu. Bangkitlah, jangan jadi orang-orang yang terpedaya. Allah Ta'ala sebut, watlu alaihim nab'al ladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fat'atba'a syaitan fakana minal ghawin. Wahai Muhammad, bacalah kepada mereka umatmu. Bacakanlah ayat Allah ini kepada umatmu. Daripada kisah-kisah daripada Al-Quran Karim. Termasuklah kisah-kisah Isra' dan Mi'raj ini. Kisah umat-umat yang terdahulu. Supaya mereka dapat mengambil pengajaran daripada kisah-kisah ini. Fa'atba'ahu syaitan. Setelah engkau menyampaikannya, mereka lebih mengikut syaitan daripada mendengar apa yang kamu sampaikan oleh. Mereka lebih mendengar, dipengaruhi oleh syaitan, lebih besar daripada apa yang kamu sampaikan oleh Muhammad. Fa'atba'ahu syaitan, lalu mereka pilih syaitan untuk diikuti, tinggalkan kamu Muhammad. Fakana minal ghawin, sesungguhnya mereka yang buat begitu, mereka termasuk di kalangan al-ghawun. Apa itu al-ghawun? Orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia sehingga tinggal agama daripada mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah pada malam ini sekadar itu tuan-tuan. Saya ambil masa tuan-tuan sampai 9 subuh. Ya. Cukuplah sekadar itu. Saya minta ampun dan maaf jika sekiranya dalam ucapan saya, dalam perkataan saya malam ini mengguris hati-hati tuan-tuan, rasa tersentuh, rasa kasar, rasa ditengking, saya minta ampun dan minta maaf. Tujuan saya adalah untuk menyampaikan dengan kadar yang boleh membangunkan potensi jiwa kita, membangunkan jiwa kita untuk hidup semula, untuk menjayakan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya terima kasih kepada semua yang hadir dan mungkin juga mendengar daripada corong speaker. Mudah-mudahan kita sama dapat manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sila jumpa lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami berada dalam bulan Rajab dan akan berada dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, kau sampaikanlah kami hidup dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, kau tambah bagi kami ilmu. Warzuqna fahma. Kau rezekikan kepada kami kefahaman. Wa alhimna rusyda. Dan kau ilhamkan kepada kami kecerdikan.
Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan pekerjaan dan perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keselamatan hidup di dunia, keselamatan hidup dari akhirat, dan jauhkan kami daripada api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.